Zaleha Hamid, sebuah suara yang kembali. Setelah 67 tahun, selama lebih 6 dekad, Zaleha Hamid memilih untuk berdiam diri. Bukan kerana tidak punya cerita untuk dikongsi, tetapi kerana dunia yang pernah memujanya, akhirnya juga melupakannya. Suatu ketika dahulu, namanya disebut dengan penuh hormat dalam setiap perbualan tentang seni lakonan tanah air. Wajahnya menghiasi kulit majalah, suaranya menggema dalam siaran radio, dan lakonannya memukau setiap jiwa yang menonton. Namun selepas satu titik senyap yang tidak pernah dijelaskan, beliau menghilang dari pandangan umum seolah-olah ditelan waktu dan sejarah. Kini, setelah 67 tahun menyepi, dalam tubuh yang semakin dimamah usia dan penyakit, Zaleha tampil semula. Bukan untuk menuntut simpati, tetapi untuk meninggalkan sebuah warisan terakhir. Kisah kebenaran yang belum pernah diceritakan. Semuanya bermula di satu forum seni yang diadakan secara kecil-kecilan di sebuah dewan komuniti di Ampang. Tiada siapa menjangkakan kehadirannya, apatah lagi menduga bahawa wanita tua yang perlahan-lahan menapak masuk dengan tongkat kayu itu adalah legenda yang selama ini dianggap telah pudar. Tepukan perlahan-lahan mula bergema apabila seseorang membisikkan namanya. Zaleha Hamid. Orang ramai berdiri, tak percaya bahawa ikon layar perak era 60-an itu benar-benar berada di hadapan mereka. Dalam senyuman yang ringkih namun penuh wibawa, Zaleha memandang ke arah kerusi hadirin, lalu bersuara untuk pertama kalinya selepas hampir 7 dekad. "Apa yang berlaku pada saya dulu?" katanya dengan suara serak dan rendah. "Bukan kegagalan, tapi pengorbanan." Kata-kata itu sahaja sudah cukup membuat dewan sunyi. Semua mata tertumpu padanya. Tiada mikrofon yang diperlukan, kerana suara Zaleha, meskipun perlahan, membawa tenaga luar biasa. Dia bercerita tentang sebuah filem yang tidak pernah ditayangkan, sebuah produksi yang menelan emosinya hingga ke dasar. Filem itu, menurut Zaleha, adalah naskah terakhir yang menyimpan seluruh jiwanya. Namun kerana tekanan politik dan budaya ketika itu, ia dibatalkan dan dimusnahkan sebelum sempat menyentuh layar. Ia bukan sekadar kehilangan seni, tetapi kehilangan identiti bagi dirinya. Dan semenjak itu, Zaleha memutuskan untuk tidak lagi muncul di mana-mana. "Bayangkan," katanya, "Anda memberikan seluruh kehidupan kepada sesuatu yang Anda cintai, dan ia dipadamkan seolah-olah tidak pernah wujud." Namun kisah Zaleha bukan sekadar tentang kehilangan. Ia tentang kekuatan seorang wanita yang bertahan dalam kesunyian dan penyakit, namun tidak pernah berhenti mencintai seni. Kini, pada usia 84 tahun, tubuhnya dihuni oleh pelbagai penyakit, sendi-sendi yang lemah, pernafasan yang sesak, dan ingatan yang kadang-kadang pudar. Tetapi setiap patah perkataannya pada malam itu tetap tajam, penuh emosi dan menggugah. Beliau tidak datang untuk meminta belas kasihan. Beliau datang untuk meletakkan kembali namanya dalam sejarah dengan cara yang paling jujur. Sepanjang 67 tahun senyapnya, Zaleha tidak pernah benar-benar melupakan dunia seni. Beliau menulis di dalam diam, puisi, skrip, monolog, bahkan beberapa surat yang tidak pernah dikirim. Semua itu kini disimpan dalam sebuah kotak kayu tua di sisi katilnya. Dan pada malam itu, beliau membaca sepucuk surat dari kotak tersebut. Surat yang ditulis pada tahun 1974, kononnya untuk dirinya di masa tua. "Zaleha yang tua, jika suatu hari engkau bangkit dari kesunyian ini, jangan risau tentang dunia yang sudah berubah. Jadilah suara untuk semua yang pernah kehilangan suaranya. Dan ingatlah, diam itu bukan kalah, ia adalah seni bertahan." Tepukan berdiri menyusul selepas surat itu dibacakan. Ada air mata, ada senyuman penuh penghargaan, dan ada rasa bersalah yang tidak terucap.
kerana dunia akhirnya sedar bahawa mereka telah membiarkan seorang permata bangsa memendam luka dalam diam selama ini. Ketika sesi itu berakhir, Zaleha berdiri perlahan dan berkata, "Saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan ada di dunia ini, tapi malam ini saya hidup semula." Dan begitu, sebuah kisah yang lama terpendam mula mencipta riaknya sendiri. Kisah tentang suara yang tidak pernah benar-benar padam, hanya menunggu masa untuk kembali. Tidak ada penutup, tidak ada pengakhiran, kerana Zaleha Hamid dengan segala kelemahan tubuhnya baru sahaja membuka lembaran baru dalam sejarah seni tanah air. Zaleha Hamid bukan sekadar hadir malam itu sebagai seorang legenda yang kembali. Dia menjelmakan dirinya sebagai sebuah kisah hidup yang berdetak di antara nafas hadirin. Dengan rambut perak yang disanggul kemas dan kain batik lecek yang dilipat rapi di atas riba, setiap inci dirinya bagaikan serpihan sejarah yang masih bernafas. Di jari manisnya masih tersarung cincin emas nipis, satu-satunya barang kemas yang masih kekal bersamanya sejak zaman kegemilangannya dahulu. Ini hadiah dari seorang peminat diam saya. Tahun 1967. Bisiknya perlahan kepada seorang wartawan muda yang menemu ramahnya usai acara. "Saya pakai supaya saya tak lupa yang saya pernah disayangi, walaupun dalam diam." Di rumah kecilnya yang terletak di celah lorong sempit Kampung Baharu, Zaleha tinggal bersama seorang pembantu muda yang dipanggilnya Yati. Seorang gadis pendiam berusia 27 tahun yang mula mengenal beliau hanya melalui kaset VHS lama dan keratan majalah lusuh. Yati sering membantu mengurut kaki Zaleha setiap petang sambil mendengar cerita-cerita yang tak pernah dicatat dalam mana-mana buku sejarah. Suatu hari, ketika hujan renyai turun, Zaleha membuka laci kecil dalam almari dan mengeluarkan sehelai kain batik yang koyak di hujung. "Ini saya pakai masa rakaman terakhir saya, waktu saya jatuh pengsan di set," katanya. Jemarinya yang berurat mengusap corak batik bunga cempaka. Semua orang panik, tapi saya tahu itu tubuh saya berkata cukup. Yati tidak membalas. Dia hanya tunduk dan terus melipat kain itu perlahan-lahan, seolah-olah ia adalah satu naskah terakhir yang harus disimpan dalam arsip hati. Ada hari-hari di mana Zaleha terlalu penat untuk bangun dari katil. Dadanya sempit dengan nafas yang pendek-pendek dan sakit belakang yang membuatkan tubuhnya seperti dirantai. Namun, di dinding biliknya tergantung gambar potret besar zaman mudanya dalam bingkai kayu gelap yang sudah mulai merekah. Setiap pagi, walau sakit, dia akan meminta Yati untuk membukakan langsir sedikit agar cahaya matahari menyentuh gambar itu. Saya tak mahu lupa siapa saya dulu. Bukan kerana saya ingin kembali ke masa lalu, tapi kerana saya tak mahu masa lalu itu hilang begitu saja, katanya suatu pagi. Perjalanan Zaleha bukanlah tentang seorang pelakon veteran yang uzur, tetapi tentang seorang wanita yang menyulam makna hidup dari luka-luka yang tidak kelihatan. Di sebuah sudut kecil rumahnya, terdapat meja kayu lama yang kini digunakan sebagai ruang menulis. Di atasnya ada cawan porselin yang sudah sumbing di bibirnya, cawan yang digunakannya sejak zaman studio Jalan Ampas, katanya. Setiap malam, bila dunia sunyi dan Yati sudah tidur, Zaleha akan duduk di sana dan menulis dengan pensil 2B dalam buku nota lusuh berkulit biru tua. Kadang-kadang, dia menulis skrip pendek. Kadang-kadang hanya satu baris. Suara bukan hanya keluar dari mulut, tetapi dari hati yang tak pernah lupa. Setiap barangan di rumah itu seolah-olah punya ceritanya sendiri. Bingkai gambar hitam putih yang sedikit kabur, koleksi rekod lama P. Ramlee dan Saloma yang masih disusun mengikut tahun, bahkan bau minyak angin cap kapak yang sentiasa ada di sisi katilnya. Semua itu menjadikan Zaleha lebih daripada sekadar tokoh.
Dia adalah hidup yang tidak dipadamkan oleh usia, malah dikuatkan oleh kenangan. Ketika sesekali tetamu datang, pelajar-pelajar seni yang datang dari jauh semata-mata ingin mendengar suara hidup dari legenda yang pernah mereka baca dalam jurnal kuliah, Zaleha akan menyambut mereka dengan senyuman, lalu membuka kotak kayu tua di bawah katilnya. Dari situ, dia keluarkan surat-surat lama, skrip yang tidak pernah difilmkan, dan beberapa helaian puisi. "Satu hari nanti," katanya sambil memegang skrip yang sudah kekuningan, "saya mahu ada orang baca ini dan rasa seperti saya sedang hidup semula dalam mereka." Dan begitulah, perlahan-lahan, tanpa perlu mikrofon atau pentas, Zaleha Hamid membina semula dirinya bukan dengan tepukan gemuruh, tetapi dengan bisikan yang menusuk jiwa. Sebuah jiwa yang meskipun semakin rapuh fizikalnya, tetap teguh berdiri sebagai mercu seni dan kemanusiaan. Cerita beliau tidak menunggu kesimpulan. Ia masih hidup, berdenyut, melalui setiap patah kata, setiap hela nafas, dan setiap mata yang memandangnya bukan sebagai figura lama, tetapi sebagai cahaya yang tidak pernah benar-benar padam. Namun, meskipun Zaleha Hamid mulai membuka sedikit demi sedikit tabir masa lalunya, ada sesuatu yang tetap kekal terkunci di balik sorot mata senyapnya. Setiap kali soalan mengenai film terakhir itu diajukan, film misteri yang menjadi punca kehilangannya dari dunia seni, Zaleha hanya akan menggeleng perlahan, kadang-kadang tersenyum samar, kadang-kadang diam 1000 bahasa. "Saya belum bersedia untuk bercerita semuanya," katanya kepada seorang penulis dokumentari yang datang dari Ipoh. "Ada hal yang lebih besar dari diri saya yang masih belum selesai." Kata-kata itu membuka lebih banyak persoalan daripada jawaban. Siapakah yang menghalang penayangan film itu? Mengapa Zaleha memilih untuk terus menyepi begitu lama? Dan mengapa setelah 67 tahun dia baru kini muncul kembali? Apakah ini benar-benar tentang pengakuan atau sebuah amaran? Dalam diarinya yang tidak pernah dibaca sesiapa, ada halaman-halaman yang dikoyakkan dengan kemas. Di antara catatan biasa tentang cuaca, kesehatan, dan kenangan lama, ada satu halaman yang ditulis dengan huruf besar. Di tengah-tengah, "Jangan lupa mereka masih ada." Tiada konteks, tiada tarikh, hanya kalimat itu. Yati pernah menjumpai helaian itu ketika membantu mengemas meja dan diam-diam menyimpannya kembali tanpa bertanya. Sesuatu dalam raut wajah Zaleha setiap kali subjek itu muncul membuatkan Yati tahu. Ini bukan cerita yang boleh ditanyakan dengan mudah. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, sedang disembunyikan. Tapi Zaleha bukan jenis yang lari dari semuanya. Di antara lapisan-lapisan kesenyapan itu, beliau mulai membina satu bentuk komunikasi baharu. Simbol, nada suara, bahkan pilihan perkataan yang penuh isyarat. Dalam satu sesi bersama pelajar-pelajar Akademi Seni, beliau pernah berkata, "Kadang-kadang, dunia seni bukan tempat untuk yang jujur, ada kebenaran yang terlalu mahal untuk dipertontonkan." Beberapa pelajar tertawa kecil, menganggap itu sekadar kiasan, tapi bagi yang benar-benar peka, seperti seorang pelajar bernama Intan yang senyap sepanjang forum itu, kata-kata Zaleha membangkitkan satu perasaan aneh, seperti sedang diberi petunjuk. Malam itu, Intan menunggu hingga semua orang pulang, lalu beranikan diri mendekati Zaleha. "Mak Cik," katanya perlahan. "Saya rasa Mak Cik simpan sesuatu yang tak semua orang mampu faham, tapi saya nak faham. Saya nak bantu, kalau boleh." Zaleha memandangnya lama, sangat lama. Matanya tidak tajam, tapi dalam, seolah-olah sedang menimbang sesuatu jauh di dalam fikirannya. Akhirnya, beliau menghulurkan sesuatu dari beg tangannya. Sekeping foto lama yang sudah kekuningan. Dalam foto itu, kelihatan 3 orang lelaki berdiri di belakang kamera film, dan di sudut kiri bawah,
Seorang wanita muda sedang tersenyum. Wajah Zaleha dalam usia 20-an. 3 orang ini, katanya sambil menunjuk perlahan, mereka tahu segalanya. Tapi hanya seorang masih hidup. Intan menggigil sedikit. Siapa? Zaleha tidak menjawab. Dia hanya meletakkan jari di bibirnya, memberi isyarat senyap. Belum waktunya, bisiknya. Tapi kamu akan tahu bila tiba masanya. Dan dengan itu, cerita yang selama ini kelihatan seperti hanya kisah seorang pelakon veteran pun bertukar menjadi sesuatu yang lebih besar. Zaleha tidak sekadar kembali untuk membuka lembaran lama. Dia sedang menyiapkan pentas untuk sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang tidak hanya akan mengubah sejarah pribadinya, tetapi mungkin seluruh sejarah seni negara. Di sebalik tubuhnya yang semakin lemah dan batuk-batuk halus yang sering menyerang bila malam menjelang, Zaleha menyimpan satu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kekuatan seorang wanita yang tidak takut akan masa lalu, tetapi memilih untuk menunggu saat yang tepat untuk membukanya. Bukan semua cerita harus diselesaikan dengan segera. Ada kisah yang perlu dibiarkan mendidih perlahan, supaya aromanya menyerap ke dalam hati pembaca dan kekal di sana. Kerana Zaleha Hamid bukan sekadar mahu dikenang, dia mahu difahami, dan kisahnya baru sahaja bermula. Beberapa minggu selepas pertemuan senyap dengan Intan, rumah kecil Zaleha menjadi sedikit lebih hidup. Bukan kerana ramai yang datang, tetapi kerana aura baru yang tidak dapat dijelaskan. Angin yang masuk melalui jendela terbuka membawa bau kertas lama dan minyak urut, bercampur dengan bau kopi pekat yang diseduh setiap pagi oleh Yati. Di meja kecil yang usang itu, tempat Zaleha sering menulis, kini muncul sekeping kertas nota yang ditinggalkan terbuka. Separuh puisi, separuh rahsia. Ada yang tak sempat disuarakan, tapi telah pun terpantul dalam mata. Bukan untuk semua, hanya untuk yang mendengar, dengan dada. Intan datang lagi, tidak dijemput, tapi tidak juga dihalang. Setiap kali dia masuk, Zaleha hanya memandang, tidak banyak berkata, seolah-olah memberi laluan untuk Intan belajar bukan dari kata-kata, tapi dari suasana, gerak tubuh, dan hening. Intan mula menyusun cebisan kisah yang berserakan di lantai rumah itu. Gambar lama di bawah bingkai yang retak, pita VHS yang tidak berlabel, dan buku catatan dengan halaman-halaman yang terkoyak. Yati pula menjadi saksi senyap, menyaksikan pertukaran antara dua wanita dari dua generasi yang begitu berbeza, tetapi seolah-olah saling memantul bayangan antara satu sama lain. Kadang-kadang Yati terfikir, mungkinkah Zaleha sedang menyerahkan sesuatu? Sesuatu yang bukan berbentuk fizikal, tapi beban atau amanah? Pada suatu malam yang dingin, ketika hujan turun senyap-senyap di luar, Zaleha meminta Intan membaca salah satu skrip lamanya dengan lantang. Ia adalah naskah yang tidak pernah difilmkan. Sebuah cerita tentang seorang wanita yang menyimpan rahsia negara, disalah anggap sebagai pengkhianat, dan hidup dalam bayang-bayang kesenyapan demi melindungi sesuatu yang tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Skrip itu tamat dengan ayat, "Dia hilang bukan kerana takut, tapi kerana tahu waktunya belum tiba." Intan berhenti membaca dan mendongak. "Ini? Tentang makcik ke?" Zaleha hanya tersenyum, lalu menutup matanya seketika. "Atau mungkin tentang seseorang yang saya kenal? Atau tentang kita semua yang pernah diam demi sesuatu yang lebih besar?" Keesokan harinya, Zaleha tidak turun dari bilik. Pintu dibiarkan sedikit terbuka. Cahaya matahari pagi menyentuh cadar putih, di mana terletak satu sampul surat berwarna krim, tidak beralamat, hanya bertulis, "Untuk yang akan faham bila tiba waktunya." Yati tidak menyentuhnya. Intan juga tidak. Mereka hanya duduk diam di ruang tamu, mendengar bunyi jam tua berdetik, menandakan waktu yang terus berjalan,
tapi seakan tidak bergerak. Di dinding masih tergantung potret lama Zaleha, wajahnya separuh tersenyum, separuh menyimpan sesuatu. Mungkin kisahnya belum berakhir, atau mungkin ia tidak pernah dimaksudkan untuk berakhir.